Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Seperti mana yang kita tahu, kita masih lagi berada dalam bab ataupun dalam kitabul ilm, dalam bab yang ke-39, iaitulah, kalau tuan-tuan semua ingat lagi, kita bincang bab penulisan ilmu. Seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ini, ilmu ini merupakan sesuatu yang perlu untuk difahami. Ilmu ini merupakan sesuatu yang perlu untuk diingati sebelum daripada kita nak mengamalkannya. Kerana tanpa pengetahuan ataupun pemahaman yang jelas, maka ilmu itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan membantu kita untuk menjadikan amalan itu sah. Saya teringat lagi ada seorang penceramah menceritakan di dalam ceramah dia, yang mana kisah ni menarik jugalah untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan. Saya kira kisah ini merupakan kisah yang mungkin kisah untuk melucukan sebahagian pendengar, tetapi kita boleh mengambil pengajaran. Selagi mana ia bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cerita-cerita dongeng ni bolehlah kita menceritakannya. Seperti mana Nabi SAW juga membenarkan cerita, menceritakan tentang kisah-kisah berkenaan dengan ahli kitab, selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Iaitu ada seorang Pak Imam, dia pergi salat. Seorang muda, dia tak pernah jadi imam. Kebetulan hari itu dia ditolak untuk menjadi imam sebab imam tak ada. Kan imam tak sihat. Jadi bila dia jadi imam tu, dia pun ialah dalam keadaan tak ready dan sebagainya. Dia terpaksa lah sebab orang dah lantik dia jadi imam, maka dia pun pergilah. Gagahkan diri, bacalah solat-solat maghrib. Bacaan tu kuat. Jadi suara dia ni tuan-tuan sedap. Kan, suara dia sedap, bacaan dia sedap, tajwid dia pandai. Maka bila selesai saja salat, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai saja, dia memberi salam, maka selesai berwirid dan berzikir, zikir lepas salat, maka jemaah pun datanglah berjumpa dengan dia, tanya asal dia daripada mana, belajar di mana. Dan ada juga yang memuji bacaan dia sedap dengan mengatakan, sedap bacaan ni. Dia kata, tuan daripada mana? Dia kata, saya ni daripada sini-sini juga, kan. Jadi orang kata sedap, Masya Allah, bacaan tajwid pun bagus. Jadi Pak Imam ni pun kata, sedap ke? Alhamdulillah lah kalau sedap. Saya pun risau juga tadi tu, takut-takut bacaan saya salah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, kalau kata sedap, kalau kata bacaan tajwid betul, alhamdulillah, saya syukur pada Allah. Itu pun Pak Imam, Pak Imam tu dia terlambat sikit. Jadi bila Pak Imam duk puji macam tu, yang muda ni dia syok lah. Dia kata, itu pun Pak Imam, saya baca tu dalam keadaan tak ada wudu tu.
Cuba bayangkan kalau saya ada wudu, lagi sedap kan. Jadi satu masjid tu tercengang dengan perkataan yang diucapkan oleh orang muda ni. Dia tak tahu rupanya salat tu perlu ada wudu kan. Dia salat dalam keadaan dia berhadas. Jadi ini salah satu daripada cerita yang boleh kita ambil pengajaran, iaitu ilmu perlu difahami, ilmu perlu dihafal. Sebelum kita nak hafal, kita kena faham. Yang mana pemahaman inilah yang akan menjadikan ilmu tersebut membuahkan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalan tu tak diterima oleh Allah, bermakna sama ada masalah itu pada keikhlasan kita, dengan kata lain kita melakukan ibadat itu dengan riak, ataupun disebabkan oleh kerana mungkin kita ikhlas tetapi keikhlasan itu tidak memadai kerana amalan itu tidak didasari oleh ilmu yang benar. Seseorang yang rajin salat, seseorang yang rajin beribadat, tetapi kalau dia tidak menepati ataupun tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun ibadat dengan sempurna, maka amalan itu tidak dikira sebagai sah. Ini benda yang sangat penting. Jadi cara untuk kita memahami ilmu, terutamanya ilmu agama, dan cara untuk kita mengingati ilmu adalah dengan cara menulis. Maka sebab itu carilah mana-mana pusat pengajian, pastinya anak murid ataupun pelajar di situ akan melazimkan diri mereka dengan tulisan. Kenapa? Kerana tulisan ini paling kurang akan menjadikan kita ni boleh mengingati ilmu. Kerana apa? Kerana di zaman terkemudian ini, ingatan-ingatan ataupun kadar kemampuan hafalan itu tidak sekuat zaman dulu. Maka oleh kerana itulah di sana ada hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan kita menulis, dan Nabi mengiktiraf tulisan merupakan salah satu daripada cara pembelajaran, terutamanya belajar dalam bab agama. Tulis, terutamanya dalil. Maka sebab itu kita sambung, kita tengok hadis yang ke-114 dalam bab kitabatul ilm, bab penulisan ilmu. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah an ibn Abbas qala lamma ishtadda bin nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qala ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dah. Qala Umar inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja' wa indana kitabullah hasbuna fakhtalafu wa kathura al-laghatu qala qumu anni wa la yanbaghi 'indi at-tanazu' fakharaja ibn Abbas yaqul inna az-zariyah kull az-zariyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih. Yang bermaksud, kata al-Imam al-Bukhari, Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Ibn Wahab telah menceritakan kepada saya. Dia berkata Yunus telah mengkhabarkan kepada saya daripada Ibn Shihab. Ibn Shihab ni Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang ulama hadis besar. Dialah yang mengumpulkan semula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Bani Umayyah. Yang mana pada sebelum daripada itu kebanyakan tulisan dan catatan hadis ini bersifat tulisan dan catatan peribadi. Ya, catatan peribadi. Tetapi pada zaman Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengarahkan gubernur dia supaya mengumpulkan semula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ia tidak hilang dengan kematian para ulama yang ikhlas. Maka pada ketika itu tuan-tuan, maka pada ketika itu Abu Bakar bin Hazim yang merupakan gubernur bagi Umar bin Abdul Aziz mula mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada zaman itu di peringkat, orang kata apa, di peringkat rasmi negara, sehinggalah hadis itu sampai pada kita pada hari ini. Itu jasa Ibn Shihab Az-Zuhri, dialah
yang mengumpulkan hadis tersebut dengan arahan Umar bin Abdul Aziz. Baik. Ibn Syihab Az-Zuhri kata an Ubaidillah bin Abdullah, daripada Ubaidillah bin Abdullah, daripada Ibni Abbas. Ibn Abbas ni Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Nabi. Qala, kata Ibn Abbas, lamma ishtadda bin nabi waja'uhu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersangatan sakitnya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit nak meninggal dunia, Nabi nak wafat dah pada ketika itu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Allah Taala berikan Nabi ni ada sedikit sakit untuk Nabi. Ini yang sangat penting yang saya kena hurai. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita menggunakan alasan sakit ni untuk sangka buruk ke orang. Tak boleh. Sebab kadang-kadang bila ada orang pergi haji, bila ada orang pergi umrah, kan, masa dekat Malaysia sihat, tiba-tiba kat sana sakit. Tiba-tiba kita pun kata, tu banyak dosa lah tu, sebab tu sakit. Tak semestinya. Kerana apa? Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal Abu Bakar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal Bilal, apabila mereka sampai ke Madinah, pada ketika itu mereka ada ditimpa dengan kesakitan. Sebab apa sakit? Sakit ni sebab cuaca Madinah pada ketika itu tidak sesuai. Cuaca Madinah pada ketika itu tidak berapa sesuai untuk dilakukan ataupun untuk dijalankan kehidupan orang Mekah pada ketika itu. Maka sebab itu Abu Bakar pun dia sakit. Tak semestinya orang sakit ni mesti semasa mudanya banyak dosa. Dah, Abu Bakar orang baik. Abu Bakar ni orang yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan umat ini. Dalam kalangan umat Nabi ni Abu Bakar ni afdalun nas. Selepas Nabi dia lah, kan? Selepas Nabi Muhammad dia lah daripada kalangan umat ni. Tapi Abu Bakar dengan Nabi-Nabi sebelum ni dah tentulah Nabi-Nabi lebih mulia daripada Abu Bakar. Tapi daripada kalangan orang biasa, Abu Bakar ni afdal. Maka sebab itu dia dipilih menjadi khalifah yang saya akan hurai nanti. Jadi Nabi SAW Allah Ta'ala berikan dia sakit, kan? Syekh Ibn Utsaimin, seorang ulama daripada Saudi, dia ada bahas tentang isu ni. Dia kata kenapa Allah Ta'ala bagi Nabi ni ada rasa sakit. Kenapa dia kata? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila memberikan kesakitan kepada Nabi-Nya, Allah Ta'ala nak angkat darjat Nabi tu lagi dahsyat daripada sebelum daripada Allah Ta'ala berikan kesakitan. Nabi ni dia tak ada dosa lah. Setelah dia menjadi Nabi, dia maksum, maka dia tak ada dosa. Tapi kenapa Allah Ta'ala bagi dia sakit? Kerana sakit itu selain daripada menggugurkan dosa ataupun menyucikan dosa, sakit itu juga adalah untuk meninggikan darjat. Kenapa sakit boleh tinggikan darjat pula Ustaz? Sakit ni boleh tinggikan darjat sebab sakit ni akan menjadikan seseorang itu sabar. Sakit ni akan menyebabkan seseorang itu sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan dia memantapkan akidah dia, dengan dia mengatakan la yusibana illa ma kataballahu lana, sekali-kali tidak menimpa kami melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan ke atas kami. Maksudnya waktu dia terkena penyakit tersebut, waktu dia terkena musibah daripada Allah, orang yang beriman akan tetapkan akidahnya yang ni memang takdir daripada Allah. Bukan sebab siapa-siapa, bukan kerana kepercayaan sial, bukan. Tapi kerana sememangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nak memberikan aku sakit demi sakit seperti ini. Yang mana kesemuanya dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana itulah para ulama, oleh kerana itulah para ulama daripada zaman dulu sehingga zaman sekarang menolak ilmu yang berkaitan dengan astrologi. Apa itu astrologi? Astrologi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan zodiak. Apa itu zodiak? Zodiak itu ialah ilmu tengok bintang ramal masa depan. Satu ilmu
yang kita gunakan untuk ramal masa depan. Bukan kita lah, orang zaman dulu lah. Kan, kita tak boleh percaya benda tu. Dia tengok perjalanan bintang-bintang, betul dia kata, okey, saya menjangkakan, saya meramalkan sekian akan berlaku. Maka dia percaya, bintang tu memberikan pengaruh kepada masa depan dia. Nabi SAW bantah benda ni. Sehingga Nabi kata, man iqtabasa syu'batan minas sihr faqad man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada man zad. Sesiapa yang mencedok satu bahagian daripada ilmu perbintangan, maka dia telah mencedok satu bahagian daripada ilmu sihir, dan akan bertambah bagi sesiapa yang menambah ambil daripada ilmu perbintangan. Dan ilmu astrologi ni pula dia bukan macam ilmu astronomi. Ilmu astronomi kita kaji perjalanan bintang, perjalanan alam, untuk kita ramal bila bulan masuk, bila terbit anak bulan. Itu berdasarkan kepada pergerakan. Yang tu ada bukti. Yang ni kita nak ramal masa depan dengan sesuatu yang tak ada langsung bukti. Maka sebab itu Nabi SAW tak benarkan. Kenapa Nabi tak benarkan? Kerana Nabi nak suruh kita percaya yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Orang yang ditimpa sakit, bila dia ditimpa penyakit, dia kena tahu Allah yang berikan dia sakit. Bukan siapa-siapa yang boleh memaksa orang lain untuk sakit. Ini benda yang perlu kita mantapkan. Yang kedua, apabila kita menderita kesakitan dan kita sabar di atas kesakitan tersebut, maka kesabaran itu akan membuahkan pahala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah Taala kata apa? Wa basyiris sabirin. Berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Allah Ta'ala suka orang yang sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran kepada mereka tanpa ada hisab. Tanpa ada hisab. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian? Tanpa ada skema. Pahala sabar ini besar di sisi Allah. Sabar atas apa? Sabar atas ketentuan Allah. Allah Ta'ala bagi kesakitan, kita terima. Kita kata ini takdir Allah. Tuan-tuan, baru ni Allah Ta'ala uji saya terkena COVID. Saya balik daripada persidangan antarabangsa di Los Angeles. Balik saya pergi dengan isteri saya. Ada jemputan ceramah di sana, 6 sesi. Bila balik tu, Allah Ta'ala uji saya demam, dan bila test positif, isteri saya pergi dengan saya, kan, siap malam tu kongsi selimut dengan saya. Takdir Allah tak kena. Takdir Allah tak kena apa ni, COVID. Jadi bila dia tak kena, saya kena, sedangkan saya pun satu bilik dengan dia, orang yang saya jumpa, dia jumpa juga. Tetapi akhirnya kita kena percayalah. Musibah, penyakit, semuanya daripada Allah. Macam mana kita berjaga-jaga pun, tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan kena, maka kena. Tapi bukanlah bermakna kita perlu buang segala SOP dan sebagainya ni, tak juga. Kerana kita disuruh oleh Allah untuk berikhtiar. Kita disuruh oleh Allah untuk berusaha. Kita usahalah. Sanitize tangan, kita usaha. Kita usaha supaya kita tak kena. Tapi kalau Allah Ta'ala kata, kau macam mana pun kau akan kena dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, kau kena. Maka kita hanya boleh bersabar je lah. Walaupun kadang-kadang ada juga kita rasa, kenapa saya seorang je kena? Kenapa rombongan yang lain tak kena? Kenapa isteri saya pula tak kena? Masa tak kena tu saya syukurlah, kerana saya seorang je kena. Cuma kadang-kadang pelik. Kenapa boleh kena? Akhirnya kita percaya bahawasanya yang menjadikan kita ini sihat dan sakit hanyalah Allah. Jadi bila kita sabar, kita meneruskan kehidupan sebagai seorang Muslim, kita terus beriktikad dan percaya musibah dan juga manfaat, kesusahan dan kegembiraan yang Allah Ta'ala beri datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita berjaga-jaga pun, kalau Allah Ta'ala kata kena, kena. Tapi kita tetap kena berjaga-jaga. Sebab itu Nabi SAW pergi perang, Nabi tetap pakai baju besi, Nabi tetap bawa senjata, Nabi tetap pakai topi besi. Untuk apa? Untuk melindungi diri, termasuk dalam ikhtiar. Kerana ikhtiar
adalah sesuatu perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal juga disuruh. Jadi sebab itu Ibn Rajab kata, tawakal itu adalah keimanan kepada Allah, manakala ikhtiar adalah ketaatan kepada Allah. Perlu digabung jalin dua ni. Ya, ketaatan perlu, keimanan juga perlu. Allah Taala suruh kita ikhtiar, maka kita taat. Allah Taala suruh kita tawakal, maka kita beriman dengan Allah. Setelah kita berikhtiar, kalau Allah Taala kata kena, tak seperti mana yang kita usaha, maka kita beriman dan percaya ni semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala sakitkan nabi kita, bukan bermakna nabi kita ni dosa dak. Nabi afdalun nas, nabi sayyidu waladi Adam, nabi kita ni sebaik-baik makhluk. Nabi kita ni penghulu bagi anak Adam semuanya, penghulu bagi anbiya kesemuanya. Tiba-tiba Allah Taala bagi nabi sakit kepala. Kenapa? Kerana Allah Taala nak angkat darjat nabi. Dengan kesabaran itu Allah Taala angkat darjat. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita jangan terlalu cepat untuk bersangka-sangka. Jangan terlalu cepat untuk buat hukuman. Seolah-olah bila datang sakit kat dia, confirm dia banyak dosa. Tak semestinya. Kerana dalam riwayat Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan, Iza kana fi dinihi salba ishtadda bala'uh. Atau kama qal, apabila pada diri seseorang itu ada kekuatan, ada keteguhan pada agamanya, maka Allah Azza wa Jal akan menurunkan ujian untuk dia supaya dia makin sabar dan makin sabar untuk diangkat darjatnya daripada musibah itu sebelum berlaku. Kerana dengan kesabaran akan menjadikan seseorang itu tinggi darjatnya di sisi Allah. Ini yang ditunjukkan dalam sirah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mana Allah Azza wa Jal uji Nabi Ibrahim ni dengan satu ujian yang we cannot imagine how hard it was. Bagaimana sukar, bagaimana susahnya Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah. Tetapi Nabi Allah Ibrahim tetap sabar dan melaksanakan setiap daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan ataupun Allah Taala uji, maka Nabi Allah Ibrahim lulus ujian tersebut dengan cemerlang, sehingga Nabi Allah Ibrahim ini digelar oleh Allah dengan gelaran Al-Khalil ataupun Khalilullah ataupun Khalilur Rahman. Yang mana dua orangnya Nabi dapat Khalil ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Ini benda pertama yang kita kena tahu. Allah Taala bagi sakit kat Nabi, nak angkat darjat dia. Qala, ketika mana Nabi sakit ni, Nabi pun sebut kepada para sahabat. Nabi kata, "Ituni bi kitab." Bawakan aku satu tulisan. Bawakan aku buku. Bawakan aku lembaran. Aktub lakum kitaba, supaya aku dapat tulis untuk kamu satu tulisan, supaya aku dapat tulis untuk kamu satu lembaran, la tadillu ba'dahu, yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya selepas daripada ketiadaanku. Apa hadis, apa yang hadis ni imply ataupun apa yang hadis ni nak bagi tahu kita? Yang pertama sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu di akhir zaman ni akan muncul kesesatan demi kesesatan. Akan muncul penyelewengan demi penyelewengan. Nabi tahu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, umat ini akan berpecah kepada 73 golongan. Iftaraqatil yahud sintaini wa sab'ina firqah. Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahidah. Atau kama qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Yahudi akan terpecah kepada 72 bahagian, manakala umat aku akan berpecah kepada 73 golongan, kesemua mereka berada dalam neraka illa wahidah, kecuali satu golongan, ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang mana berada di atas jalan aku dan jalan sahabatku. Maksudnya kata apa tuan-tuan? Di akhir zaman ni Nabi tahu ada orang yang mendakwa dirinya Muslim tetapi sebenarnya menyeleweng.
Ada golongan yang mengaku dirinya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebenarnya mereka menyelewengkan manusia, menjauhkan manusia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di akhir zaman ni patutlah lagi kita berpegang dengan sunnah untuk menguatkan akidah, untuk menguatkan amalan ikut sunnah. Tapi ada orang dia tak suka. Ada manusia tak suka. Dia lebih suka mengamalkan bid'ah hasanah melalui penilaian akal fikiran dia. Mana-mana yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak kempen, dia mungkin ada rasa tak selesa. Ada manusia begini, rasa tak selesa. Dia rasa kita ofensif pula pada dia. Kan, dia rasa macam kita hina pula dia. Padahal kita tak ada hina. Kita cuma nak kempen sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada golongan seperti ini, memang ada. Kita tak nafi. Bila Nabi kata, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, Nabi nak memberikan isyarat setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada cabaran, akan ada ancaman kepada akidah umat ini. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Al-Hawd yang telah kita bacakan dulu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana faratukum 'alal hawd, aku akan mendahului kamu menunggu di telaga. Telaga ni telaga khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang umat, bila umat Islam datang, Nabi akan panggil, ashabi ashabi, temanku temanku, kan? Marilah teman aku minum daripada ni. Sebab Nabi SAW ada sebut, man syariba minhu lam yazma' ba'dahu abada. Siapa yang minum air daripada telaga ni, dia tak akan dia tak akan dahaga selepas daripada itu selama-lamanya. Maka ada orang yang akan minum, tapi dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tak tahu apa yang golongan ini cipta baru daripada ajaran agama Nabi selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Nabi SAW kata apa? Suhqan, suhqan, jauhkan aku daripada dia. Jauhkan aku daripada golongan ni. Golongan ni golongan Muslim. Sebab tu mereka ada tanda pada badan mereka sehingga dipanggil oleh Nabi. Tetapi mereka tidak berada di atas pure sunnah. Mereka melakukan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi benda ni benda bahaya. Nabi tahu hakikat ini. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Irbad bin Sariyah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memberikan tazkirah, apabila memberikan mau'izah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh para sahabat untuk memberikan pesanan. Untuk memberikan pesanan, sehingga Nabi SAW kata, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah walau 'abdan habasyiyah. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Apa Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Abu Daud, atau kama qala, Nabi mengatakan, aku pesan kepada kamu supaya dengar dan taat, walaupun yang menjadi pemerintah kamu itu adalah hamba abdi ataupun hamba habsyi, dan sesiapa yang hidup lama selepas kewafatanku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan tengok orang berbantah-bantah. Fa'alaikum bisunnati, kamu kena pegang dengan sunnah aku, kata Nabi. Pegang dengan sunnah aku, selamat. Tapi hari ni ada orang kata kalau Nabi belah kanan, tok guru belah kiri, kena ikut tok guru. Pelik. Nabi SAW kata kena ikut Nabi. Dia kata kena ikut tok guru. Kalau kena ikut tok guru setiap masa, seolah-olah kita telah menabikan tok guru tu. Pelik lah. Kita kena ikut tok guru betul, selagi mana tok guru ikut Nabi. Selagi mana tok guru ikut Nabi, kita ikut tok guru. Tapi kalau tok guru jelas-jelas langgar Nabi, lawan Nabi, dan dia tak ada alasan pun untuk pandangan dia tu, tak payah ikut tok guru, sebab dia bukan Nabi kita. Kita ikut Nabi ya, sebab Nabi yang maksumnya kan. Sebab dalam Quran pun Allah Ta'ala ada cerita ulama jahat, dengan Allah Ta'ala menyamakan ulama dengan ulama jahat ni seperti anjing. Itu yang pertama. Kita kena tahu Nabi SAW bagi isyarat. Di akhir zaman akan ada ancaman. Di akhir zaman akan ada datangnya bencana yang akan menggugat pegangan orang Islam, sehingga Nabi SAW minta
untuk dituliskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tulisan, untuk dituliskan untuk Nabi pesanan kepada umat dia, supaya umat boleh pegang pesanan tu bila Nabi dah tak ada, sebab Nabi dah sakit ni. Dan di sini kita akan nampak bagaimana bersungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat dia. Nabi ni sayang kat umat dia, betul-betul punya sayang. Kalau boleh Nabi nak selamatkan, Nabi akan selamatkan umat dia daripada neraka. Dan tidak ada satu pun benda baik dalam agama ni, dari sudut ibadat, dari sudut akidah, dari sudut kita panggil kaedah-kaedah umum dalam muamalat dan adat, melainkan Nabi akan beritahu. Tak ada satu benda pun yang Nabi sembunyikan pada kita kalau kita perlu tahu benda tu. Kenapa? Kerana Nabi sayang pada umat dia sangat-sangat. Kalau boleh memang Nabi nak semua daripada kalangan umat dia ni tak disentuh oleh api neraka. Kan? Tapi takdir Allah, ada manusia yang fasik yang Allah Ta'ala takdirkan masuk ke dalam neraka sebab dia memilih untuk menjadi jahat. Itu pun akhirnya mereka akan masuk ke dalam syurga juga. Nak bagi tahu ni tuan-tuan, kita kena tahu ni pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Sebab ada zaman-zaman ni kadang-kadang orang kata apa? Orang duk claim, dia kata ilmu yang saya bagi awak ni ilmu yang khusus, yang mana hanya kumpulan kita je tahu, kumpulan lain tak tahu. Kan? Aliran tarikat lain tak tahu, tarikat kita je tahu. Tok guru kita dapat ilmu khas sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan untuk dia, yang orang lain tak boleh tahu, yang orang lain tak dapat tahu. Ini merupakan perkara yang pelik. Sebab kalau benda tu betul-betul boleh menyelamatkan orang daripada neraka, Nabi tidak akan khususkan orang tu saja. Pastinya Nabi akan bagi tahu kepada semua. Ada ke ustaz Nabi khususkan ilmu sebahagian pada sahabat lain dan tak bagi tahu pada sahabat lain? Tu ada. Tapi kalau Nabi khususkan tu, tak bagi tahu pada orang lain, bukan bermakna ilmu tu kalau tak tahu terus masuk neraka, tak. Nabi bagi tahu hanya pada sebahagian, kerana kalau Nabi bimbang kalau bagi tahu pada orang lain akan menyebabkan orang lain salah faham. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Muaz, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hak Allah ke atas hamba-Nya ialah hamba-Nya tidak melakukan syirik terhadapnya, dan hak manusia terhadap Allah ialah untuk Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga, masukkannya ke dalam syurga jika dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita tengok pada riwayat ini, orang yang ada tauhid ni akan masuk syurga. Jadi Muaz kata, afala ubashiru bihin nas, afala ukhbiru bihi ukhbiru nasa bihi fayastabshiru ya Rasulullah, boleh tak aku ni bagi tahu kepada manusia semua supaya mereka gembira? Maka Nabi SAW kata, idzan yattakilu, kalau begitu, kalau kamu bagi tahu mereka wahai Muaz, mereka akan jadi malas nak beribadat. Jadi mereka akan salah faham, mereka akan kata cukuplah dengan iman, tak perlu untuk bersusah payah beramal soleh. Ini akan menyebabkan kekeliruan. Jadi Nabi SAW hadkan supaya orang tak salah faham. Tapi kalau orang tu betul-betul faham, Nabi SAW akan beritahu. Okey. Maka bila Nabi SAW minta dituliskan untuk Nabi SAW pesanan, nak bagi tahu pada kita benda yang penting, yang perlu untuk diingat, yang perlu untuk hafal, yang perlu untuk dipegang, seeloknya kita tulis. Sebab Nabi SAW minta tulis. Qala Umar berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul wajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dikuasai oleh perasaan sakit. Nabi ni sakit, Umar kata. Nabi ni dalam keadaan yang sakit. Wa indana kitabullah hasbuna. Di sisi kita ada kitab Allah, di sisi kita ada Al-Quran, itu sudah memadai. Umar ada di sisi Nabi pada ketika itu, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sisi Nabi pada ketika itu. Nabi punya arahan ni jelas. Bila Nabi minta, Umar kata cukuplah, Nabi ni sakit.
Kenapa Umar buat macam ni? Golongan Syiah kata Umar buat macam ni sebab memang Umar tak nak Nabi tulis. Umar tak nak Nabi ni bagi tulisan ataupun suruh menulis, suruh sahabat tulis pesanan Nabi, sebab golongan Syiah kata Nabi nak sebut pada masa tu nama-nama khalifah. Bukan hanya sekadar tu Syiah kata, golongan Syiah kata Nabi nak tulis nama Ali sebagai ganti dia. Bila dia orang kata Nabi nak tulis nama Ali, kita kena tanya, macam mana hampa tahu Nabi nak tulis nama Ali? Dia kata, iyalah kita tahulah. Sebab tu Umar tak bagi. Kita kata, mana hang tahu nak tulis nama Ali? Sebab kalau tuan-tuan kita tengok dalam kitab Imam Ahmad ataupun kitab Imam Muslim, kitab Imam Muslim bukan Imam Ahmad, Imam Muslim, Nabi SAW, ini disebutkan oleh Ibn Hajar waktu mensyarahkan hadis ni, Nabi SAW ketika tengah sakit, Nabi kata apa? Itu pada awal Nabi sakit, masa awal-awal lah. Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, id'i li abaka wa akhak hatta aktuba kitaba fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qail wa ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakar. Atau kama qala, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi kepada Aisyah waktu Nabi mula-mula sakit, panggilkan aku, panggilkan kepadaku, panggilkan untukku ayahmu dan saudara lelakimu. Nabi kata pada Aisyah apa? Nabi kata pada Aisyah, panggil untuk aku ayah kamu dan saudara lelaki kamu. Hatta aktuba lakum kitaba, ataupun hatta aktuba kitaba, supaya aku boleh arahkan untuk tulis satu tulisan. Nabi kata apa? Fa inni akhafu ayatamanna mutamannin, kerana aku bimbang nanti orang yang berangan-angan akan berangan-angan. Wa yaqulu qail, orang yang nak bercakap akan bercakap. Aku bimbang, kata Nabi, orang yang ada angan-angan nanti dia terangan-angan nakkan jadi khalifah. Sehingga Nabi kata wa ya'ballahu wal mu'minun, sedangkan Allah dan mukmin tidak akan setuju illa Abu Bakar, melainkan kalau Abu Bakar yang menjadi pengganti. Kan? Ini boleh jadi pengganti untuk imam salat, boleh jadi pengganti untuk jadi khalifah. Kenapa? Kerana waktu Nabi SAW sedang sakit, Nabi minta kepada Aisyah untuk Abu Bakar ganti Nabi. Aisyah pun pada peringkat awal dia tak setuju. Kenapa dia tak setuju? Dia kata Abu Bakar ni satu orang yang lembut jiwanya. Ya Rasulullah, Abu Bakar ni lembut jiwa dia. Kan? Dia tak mampu nak kawal perasaan dia, dia cepat menangis. Nabi kata tak boleh, Abu Bakar juga kena ganti. Sebab itulah para sahabat bersepakat mengatakan Abu Bakar itu pengganti Nabi. Sebab apa? Sebab kalau waktu Nabi sakit, Nabi redha Abu Bakar menjadi ganti Nabi untuk imam salat, yang merupakan perkara paling besar dalam kehidupan seorang mukmin selepas daripada tauhid, selepas daripada syahadah, maka sudah tentulah Nabi SAW akan lebih setuju kalau Abu Bakar gantikan dia dalam urusan-urusan pentadbiran dunia. Ini ahli sunnah. Ahli sunnah mereka seimbang. Mereka tengok hadis demi hadis, mereka tengok secara seimbang. Mereka tengok secara holistik. Itu perkataan yang sesuai itu sekarang ni. Holistik, maksud membaca hadis secara holistik. Apa holistik? Kena tengok keseluruhan. Jangan hanya tengok sebahagian, maka kita akan buat tafsiran. Kerana tidak ada pun di dalam riwayat Nabi kata nak lantik Ali menjadi pemimpin selepas Nabi SAW secara jelas. Mungkin ada golongan Syiah kata ada riwayat, iaitu riwayat Ghadir Khum, iaitu Nabi SAW kata, ataupun Ghadir Kham, Nabi kata man kuntu maulahu fa aliyu maulah, sesiapa yang aku menjadi kekasihnya maka Ali patut jadi kekasihnya juga. Tetapi riwayat ini tidak jelas, kerana sekadar kekasih, pembantu, penolong tak semestinya mesti jadi khalifah. Kenapa? Kerana sahabat bersepakat keseluruhannya, berijma' mengatakan
mereka bersetuju lantikan terhadap Abu Bakar. Itu pertama. Yang kedua, Ali bin Abi Talib sendiri setuju Abu Bakar menjadi khalifah dia. Dan kalau ikut sejarah pun bukan Ali khalifah pertama, Abu Bakar. Golongan Syiah kata lantikan terhadap Ali bin Abi Talib sebagai khalifah adalah lantikan Tuhan. Ali adalah khalifah pertama. Tapi dalam sejarah tak berlaku begitu. Dalam sejarah yang betul-betul menguasai urusan orang Islam selepas Nabi adalah Abu Bakar. Mana mungkin seorang yang Tuhan lantik sebagai khalifah, tiba-tiba dari sudut realiti tak jadi khalifah, tak memerintah. Ini pelik. Takkan Allah Ta'ala tak berkuasa untuk menjadikan sesuatu kalau itu ketentuan dan kehendak syar'inya? Kan kalau itulah kehendak pada syarak, seperti mana Allah Ta'ala lantik Nabi, macam mana orang musuhi dia pun, dia Nabi. Dia Nabi. Kita tak boleh buat apa sebab dia Nabi. Tapi yang ni golongan Syiah kata Abu Bakar, Ali patut jadi khalifah dengan lantikan Allah. Dengan lantikan Allah. Dah kita kata kenapa Abu Bakar yang merintah? Dia kata Abu Bakar rampas kuasa. Kita kata kalau Abu Bakar rampas kuasa, kenapa Ali setuju? Oh, Ali setuju sebab Ali taqiyah. Ali berpura-pura setuju. Kita pun pelik, Ali pura-pura setuju. Bukankah Ali ni berani? Patut tak payah pura-pura lah. Kan? Berapa nak pura-pura? Bagi tahu je lah. Rasulullah lantik saya. Kan? Rasulullah lantik saya. Oleh kerana tu, ya, benda ni menjadi polemik sehingga ke hari ini. Golongan Syiah tetap tak puas hati. Akhirnya, golongan Syiah membina satu agama yang baru. Membina satu agama yang baru. Jadi, kita ahli sunnah tak? Kita kata, Nabi nak tulis ni sebab nak bagi panduan kepada umat supaya tak sesat. Tapi bila Umar kata, cukuplah, Nabi dah sakit, adakah bermakna Umar benci kat Nabi? Taklah. Umar sebenarnya kesian kat Nabi. Umar kesian kepada Nabi SAW. Umar tak nak Nabi fikir banyak. Kerana pada waktu tu, waktu yang sangat getir. Waktu yang sangat sukar. Baik. Ada juga, Ibn Hajar kata, ada juga sebagian ulama mengatakan Nabi nak tulis tentang hukum hakam. Nabi nak tulis tentang hukum hakam supaya perkara yang Nabi nak suruh sahabat tulis tu mengangkat khilaf. Tapi Umar faham, arahan ni bukan satu benda yang wajib. Apa buktinya? Kalau benda tu wajib, Nabi akan suruh juga tulis. Tapi bila mana Umar kata Nabi sedang sakit, maka fakhtalafu wa kathura laghat. Berlaku perbalahan di sisi Nabi. Ada yang suruh ambil juga, ada yang kata tak payah. Ada yang setuju dengan Umar, ada yang setuju dengan Ahlul Bait ataupun keluarga Nabi. Maka Nabi SAW pada ketika itu Nabi kata, "Qumu anni." Bangunlah, tinggalkan aku. Sebab kalau benda tu wajib, Nabi tidak akan sembunyikan. Nabi tak akan kata bangunlah pergi. Sebab Nabi kata, "Qumu anni," bangun daripada aku dan pergi. Wala yanbaghi 'indi tanazu'. Tak sepatutnya ada tanazu', tidak sepatutnya ada bantah-bantah di sisi aku. Tidak sepatutnya ada bantahan di sisi aku, tak sepatutnya ada pergaduhan di sisi aku. Maksudnya apa? Maksudnya tulisan tu bukanlah satu kewajipan yang mesti tulis. Kalau tidak, kita nak kata Nabi khianat. Sanggup kita nak kata Nabi SAW sedang mengkhianati risalah? Sepatutnya tulis tapi tak tulis? Kita kata tak. Bila Nabi suruh bangun, menunjukkan Umar memang faham benda ni bukanlah satu kewajipan, ia adalah satu irsyad. Ia adalah satu panduan kepada kita. Bahkan kalau kita tengok, sebenarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam Al-Quran dan Sunnah, di sisi ahli Sunnah, memang sebenarnya agama kita sudah pun memadai. Agama kita sudah memadai. Apa yang Nabi nak tulis ni, hanya sekadar peringatan terhadap apa yang telah Nabi SAW sampaikan sebelum daripada kewafatan Nabi. Sebab tu Nabi tak ulang. Sebab tu Nabi tak berkeras untuk tulis. Kalau tak, kita berani cakap Nabi SAW wafat sebelum Nabi tulis semua, kita tak berani. Saya tak berani. Kerana apa? Kerana Nabi bersifat amanah. Ya, kerana Nabi SAW bersifat amanah. Baik. Hadis ni tuan-tuan, nak bagi tahu kat kita juga, di zaman Nabi SAW juga berlaku ijtihad. Umar berijtihad. Bila Umar tengok arahan Nabi tu, dia faham. Arahan Nabi ni arahan yang bersifat pilihan, yang bersifat irsyadi, bukan bersifat wajib. Jadi Umar kata, kita pegang kitab Allah cukup.
Sebab dalam kitab Allah tu dah memadai dah. Sebab Allah Ta'ala sendiri kata, Allah Ta'ala sendiri kata, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak cuaikan apa pun yang ada dalam kitab, dalam Quran. Ya, dan Allah Ta'ala juga sebut tibyana likulli syai'. Quran ini mengandungi penjelasan bagi setiap perkara. Terutamanya perkara agama sudah memadai. Ya, sudah memadai. Mungkin ada orang kata, ni Nabi pergi kanan, dia pergi kiri. No. Ni bukan masalah pergi kanan, pergi kiri. Ni Nabi pergi kanan, Umar kalau nak pergi kiri pun, dia ada petunjuk daripada Nabi SAW juga. Sebab Quran kan datang melalui. Tak mungkin Umar nak tinggalkan Nabi SAW tanpa ada panduan lain daripada Nabi. Sebab tu saya kata, kalau ada hadis nak kata Nabi pergi kanan, tiba-tiba Tok Guru pergi kiri, kena tanya Tok Guru tu, kenapa pergi kiri? Umar dia beritahu, dia pergi kiri sebab dia kata apa? Quran sudah memadai. Mungkin Umar dia tahu sebab dia boleh rasa benda tu sebab apa? Sebab ada ayat Quran telah turun yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam din. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu dan aku telah sempurnakan untuk kamu nikmatku ke atasmu dan aku redha agama Islam sebagai agama kamu. Jadi mungkin sebab itulah, ya. Baik, sehingga Ibn Abbas ketika membacakan hadis ni, Ibn Abbas keluar. Setelah baca hadis ni, Ibn Abbas keluar. Fa kharaja Ibn Abbas. Nampak macam Ibn Abbas keluar daripada majlis Nabi, tapi Ibn Hajar kata tak. Ibn Hajar mengatakan waktu dia keluar, waktu Ibn Abbas keluar ni, waktu dia membaca hadis ni pada anak murid dia, Ibn Abbas kata inna zariyah kulla zariyah, sesungguhnya malang yang sebenar-benar malang, mahala baina Rasulullah wa baina kitabih, apa yang menghalang Rasulullah daripada tulisannya. Sebab apa? Sebab orang kata apa? Pergaduhan di sisi Nabi SAW telah menyebabkan sahabat tak tahu apa yang Nabi akan tulis. Yang Nabi pergi suruh bangun ni adalah disebabkan oleh kerana perbalahan yang berlaku di sisi Nabi. Nak bagi tahu, perbalahan, pergaduhan tanpa adab akan menyebabkan banyak, ya, kebaikan akan terhalang. Seperti mana pertengkaran telah menyebabkan Allah Ta'ala mengangkat Lailatul Qadar sehingga tak diketahui tarikhnya pada kita. Demikian yang disebut oleh Ibn Hajar. Jadi hadis nak bagi tahu pada kita dibenarkan untuk menulis pesanan, kerana Nabi SAW pun ada tujuan untuk menulis, walaupun Nabi tak jadi tulis disebabkan oleh kerana perbalahan yang berlaku di sisi Nabi SAW. Jadi cukuplah sekadar tu, dah pukul 2 dah. Saya minta maaf kerana terlewat sikit mula, kerana ada urusan sikit tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur Bakit Badan Kebajikan Islam Telekom, Helwa Bakit. Terima kasih banyak atas jemputan. Terima kasih banyak atas kehadiran. Ya, saya kagumlah dengan Helwa Bakit ni sebab bersungguh mengaji bukan hanya dengan saya tetapi dengan ramai lagi ustaz yang lain. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan diberikan keberkatan hidup, diberikan pahala yang banyak dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bertemu di syurga nanti insya-Allah. Saya berhenti di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.